RS sekalian dan yang dikasihi bakal calon pembimbing rakan sebaya serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya jadi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana berlimpah kurnia serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada petang yang penuh ceria ini bagi menjalankan semula calon pembimbing rakan sebaya bagi tahun sesi 2021. Semoga program kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Untuk pengetahuan calon-calon pembimbing rakan sebaya sekalian dan hadirin serta hadirat sekalian, program ini diadakan bertujuan untuk membina satu kumpulan pelajar iaitu pembimbing rakan sebaya yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif. Seterusnya, bagi memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikannya dan rakan-rakan guru-guru keluarga dengan rakan-rakan guru, keluarga dan orang lain. Di samping itu juga supaya dapat membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu, hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. Jadi diharap program yang diadakan ini dapat memberikan sedikit input kepada hadirin dan hadirat sekalian. Oleh itu, bagi memberkatikan lagi majlis kita pada petang ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Akil Husaini untuk bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Akil ada ke Akil? Tak bunyi suara ni Akil. Akil Husaini. Zafran ada Zafran. Zarfan. Ada mak? Okey, boleh tak Zafran gantikan Akil untuk bacakan doa macam hari tu? Boleh. Okey. Terima kasih Zafran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Temu Duga PRS pada petang ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Justeru berkati dan rahmatilah kami ini. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Arif Zafran di atas bacaan doa yang tadi. Seterusnya, untuk tidak melengahkan masa lagi, program diteruskan dengan ucapan aluan daripada
Puan Suhaili binti Sulaiman atau lebih dikenali sebagai Mama Suhaili, iaitu guru kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melo. Dengan sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kepada anak anda Amani sebagai pengacara ataupun moderator majlis kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada Zafran, saudara Zafran atas pimpinan bacaan doa yang sangat menusuk kalbu Mama. Alhamdulillah, syukur. Yang dihormati juga guru praktikal Cik Syahidatul Yasmin. Okey, yang Mama sayang, sokma. Kemudian anak-anak pelajar PRS tingkatan 4 serta calon PRS tingkatan 4 dan calon PRS tingkatan 1. Jadi alhamdulillah, syukur dengan izin Allah kita dapat bertemu pada petang ini untuk menjayakan program temuduga PRS, calon PRS. Okey, jadi selaku Mama penganjur lah, Mama nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syahidatul Yasmin kerana dalam keadaan tadi dapat cover balik untuk link Zoom bagi meneruskan program kita sebab Mama ada masalah lain tadi, lain internet. Okey, jadi syukur alhamdulillah. So program pada petang ni lebih kepada kita nak adakan interview untuk calon PRS. Maknanya bagi mereka yang tidak masuk temuduga pada petang ni, mereka dikira tidak boleh jadi PRS lah. Jadi bagi anda yang mengikuti temuduga pada petang ini, kriteria yang kita nilai adalah dari segi komitmen anda. Dari segi komitmen anda sepanjang program pada petang ni. Pertama dari segi kita lihat dekat Zoom ni, kalau sekarang ni kalau Mama menampak muka Mama dengan muka Cikgu Yasmin sahaja. Kalau tadi pengacara majlis. And then Mama tak nampak calon PRS. Jadi dari segi komitmen, dari segi wajah anda, jika anda betul-betul committed untuk jadi seorang PRS, wajarlah menonjolkan muka anda, wajah anda. Sebab kita nak kenal. Kita pun tak tahu macam mana raut wajah anda. Kalau nak jadi PRS ni, at least Mama kenal wajah awak dah. So itu kriteria yang pertama. Yang kedua, dari segi keaktifan awak melibatkan diri, dari segi bercakap, respon terhadap isu-isu yang kita akan bincangkan nanti. Lepas ni ada slot 1 iaitu ceramah daripada PRS yang pertama dan slot kedua ceramah daripada PRS yang kedua. So anda ikuti, kemudian jika ada soalan ataupun mungkin juga penceramah ingin tanyakan soalan, anda cepat-cepat respon. So Mama sebagai pemerhati dan menilai dari segi keaktifan anda mengikuti kita punya interview calon PRS. Okey. Jadi dari situ kita menilai anda ni layak ataupun tidak untuk jadi seorang PRS. Sebab PRS ni kena yakin diri, kena expose, kenalah orang tu extrovert, maknanya mudah bergaul walaupun secara online. Okey, kemudian kemahiran interpersonal anda tinggi. Maksudnya kemahiran anda bergaul dengan orang di sekeliling anda tu tinggi, maknanya mudah bergaul. Contoh, Mama pujilah sikap Nur Mardati ni. Tahniah Nur Mardati, walaupun anda tidak berada di rumah, tetapi anda tetap join interview pada petang ni dan anda maklum kepada Mama. Tahniah. Begitu juga ada beberapa pelajar yang lain maklumkan kepada Mama mengenai
penglibatan dalam interview ni. Ni saya Muhammad Danish Naufal, saya hadir Zoom ni. Mana Danish? Tunjukkan wajah awak. Mama nak tengok calon-calon PRS ni, tunjukkan wajah awak. Muhammad Syafi, satu gapa Muhammad Syafi? Nama awak tak ada dalam list yang Mama tulis dalam buku ni. Okey. Jadi sesungguhnya Mama percaya di sebalik peristiwa kita ni lah Zoom, di sebalik ni ada hikmahnya yang tersembunyi. So Mama sentiasa percaya apa saja yang Allah berikan kepada kita ni semuanya ada hikmah dia. Ada pengajaran yang Allah nak tunjuk selepas pada ni. Okey. Jadi Mama harap anda enjoy sepanjang program pada petang ni. Mudah-mudahan kita semua beroleh sesuatu daripada program ni, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada Mama. Sebelum terlupa, selepas daripada interview ni, jika anda berjaya dalam interview ni, kita akan buat kursus. Kursus tu kita tengok keadaan. Mungkin kita buat secara bersemuka ataupun kita buat juga secara dalam talian macam ni. Kita tengok kepada keadaan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada Mama. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Mama Suhaili di atas ucapan beliau sebentar tadi. Kita teruskan program kita pada petang ini dengan menjemput dan mempersilakan Wan Nur Fatini Aisyah, iaitu pembimbing rakan sebaya daripada tingkatan 4 untuk memberikan sedikit ceramah berkenaan dengan kemahiran komunikasi. Sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berusaha Mama Suhaili selaku kaunselor SMKA Melor, yang dihormati Puan Syahidatul Yasmi, Cikgu Praktikal Kaunselor, dan rakan-rakan seperjuangan serta calon PRS semua. Cik Syahidatul Yasmin. Nikah lagi tu. Cik. Mula. Yang dihormati, yang berusaha Mama Suhaili selaku kaunselor SMKA Melor, yang dihormati Puan Cik Syahidatul Yasmi, Cikgu Praktikal Kaunselor SMKA Melor, dan rakan-rakan PRS serta calon PRS semua. Okey, nama saya Fatini Aisyah, boleh panggil Fatini. Hari ini saya nak kongsi pasal kemahiran komunikasi. Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menyampaikan sesuatu objek. Jadi kita sebagai PRS yang akan dilantik dalam bidang kemahiran asas komunikasi perlu menitik beratkan hal ini. Iaitu apa itu maksud kemahiran komunikasi? Maksud kemahiran komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain atau suatu proses seseorang menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain yang merangkumi rangsangan dan tindakan, iaitu lisan dan bukan lisan. Apa itu komunikasi? Pemindahan maklumat melalui nombor 1 sikap, yang kedua fikiran, yang ketiga pandangan, yang keempat nilai dan yang kelima fakta. Jenis komunikasi terbahagi kepada 2, iaitu lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan ialah melibatkan percakapan atau perbualan dan penulisan yang bertujuan menyampaikan mesej dari satu pihak kepada pihak yang lain.
ia juga tidak terhad secara face to face sahaja, malah komunikasi secara virtual atau maya seperti chatting dan email juga adalah dikategorikan sebagai komunikasi lisan kerana tujuannya adalah sama, iaitu menyampaikan mesej. Kebaikan komunikasi lisan. Yang pertama, mesej boleh melalui saluran komunikasi. Mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat dan sampai kepada penerima. Yang kedua, maklum balas boleh diperoleh dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi lisan kebanyakannya secara tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan. Kelemahan komunikasi lisan. Yang pertama, penghantar tidak pandai berkomunikasi dengan baik, mungkin tidak dapat menyampaikan mesej dengan sempurna. Yang kedua, tiada rekod simpanan kekal kerana berbentuk tidak nyata seperti bercakap. Dan yang lain, dan bukan lisan pula ialah elemen dan tingkah laku bukan perkataan. Contohnya ekspresi muka, penampilan diri, pergerakan tangan dan kaki. Fatini awak off suara tu. Oh, maaf, tak ingat. Komunikasi bukan lisan ni merupakan komunikasi yang tidak menggunakan percakapan. Komunikasi bukan lisan terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku dan unsur fizikal. Tingkah laku adalah seperti pergerakan badan dan intonasi. Komunikasi bukan lisan berunsur bukan fizikal, terdiri daripada reka bentuk bangunan, kelengkapan dan perhiasan pejabat. Kebaikan komunikasi bukan lisan ialah mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima dalam bentuk rekod tetap dan boleh disimpan lama. Yang ketiga, tiada had penerima maklumat seperti akhbar. Kelemahan komunikasi bukan lisan pula. Yang pertama, penghantar tidak mempunyai kawalan terhadap mesej yang dihantar dan tidak boleh menentukan pembacanya. Yang kedua, maklum balas tidak diterima dengan segera. Yang ketiga, kemungkinan penerima hanya memahami sebahagian mesej yang diterima. Sekian, terima kasih. Ada tak faham ke? Tak ada. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Wan Nur Fatini Aisyah di atas pencerahannya sebentar tadi. Semoga apa yang telah diperkatakan oleh beliau dapat memberi manfaat kepada bakal calon pembimbing rakas bayar serta hadirin dan hadirat sekalian. Program ini akan diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Nur Ain Kristina juga dari PRS tingkatan 3, juga PRS dari tingkatan 4 untuk memberikan sedikit ceramah tentang kemahiran interpersonal. Sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Amani selaku pengerusi majlis. Hari ini nak ceramah pasal interpersonal. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ankistina, boleh panggil Ain. Hari ini nak kecek pasal kemahiran interpersonal. Okay. Kemahiran interpersonal ni macam masuk ayat tadi, komunikasi antara dua orang, maksudnya boleh kecek dengan orang lain lah. Komunikasi di mana dua orang atau lebih diberikan cara untuk berinteraksi antara satu sama lain serta dapat bertukar pendapat dan maklumat. Maksudnya awak boleh kecek dengan orang lain, awak boleh share maklumat, awak boleh bertukar pendapat ikutlah pasal pelajaran ke, pasal isu-isu ke apa, isu banjir ke, macam-macam lah. Ikutlah asalkan awak boleh kecek dengan mana-mana orang. Seterusnya membina perhubungan. Bina perhubungan ni maksudnya bukannya hubungan luar deh. Hubungan ni maksudnya awak boleh kecek dengan orang lain. Maksudnya awak boleh tegur orang tu, awak boleh kecek dengan dia, boleh share masalah dengan dia, boleh kecek pasal isu semasa. Awak boleh terikut dia ke apa awak faham. Semua itulah membina perhubungan. Maksudnya membina perhubungan yang positif. Interpersonal ni dia ada secara lisan dan bukan lisan. Lisan ni awak kena kecek dengan orang menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai. Maksudnya awak tak bolehlah guna perkataan awak kesat, macam mencarut lah. Awak tak boleh kecek gitu. Awak kena kecek dengan bahasa yang sesuai. Maksudnya macam sopan. Kena kecek dengan lembut lah. Tak boleh kecek pasal mencarut kasar-kasar gitu kan. Lepas tu interpersonal ni juga kita kena kecek dengan nada suara sesuai dengan situasi. Contoh, orang tu share masalah dengan awak, dia ya, mau aku tu kan gini. Lepas tu awak pun balai dengan dia, mak pun macam gitu, tak boleh lah. Awak kena kecek dengan dia tu, biar awak faham pasal dia, awak faham emosi dia lagu mana, gitulah. Lepas tu, bila dia cerita kat awak tu kan, awak kena dengar tu dengan aktif lah kira. Maksudnya jangan duduk main telefon saja, duduk cerita kau duduk main telefon saja ke. Tak boleh lah gitu. Kita kan nak orang selesa dengan kita, nak orang tu macam cerita ke-apa kita, dia selesa dengan cerita kita. Gitulah, tak boleh lah macam orang nak cerita sikit, kita macam buat muka gitu, tak boleh. Lepas tu, bukan lisan. Bukan lisan ni ada banyak tau. Tapi kita ambil pendek je sebab masa pun 15 minit je. Okay. Kita ambil tu kedudukan badan. Contoh, orang kita duduk cerita kat awak, tapi awak duduk dengan dalam keadaan awak tidur, duduk dengan dalam keadaan awak tak comel lah. Siapa aku dia pun jadi orang kata tak selesa nak cerita kat awak apa jadi. Jadi tak suka lah dengan keadaan awak duduk tu bila dia cerita kat awak. Lepas tu, masa orang kita duduk cerita kita tu, pergerakan tangan kita, pergerakan tangan dia, kita perhati sos. Maksudnya, tengoklah dia okey ke tak, kita okey ke tak, gitulah. Lepas tu memek muka yang sesuai ni memang sangat-sangat penting bila kait dengan interpersonal lah. Memek muka ni mungkin menunjukkan introvert ataupun extrovert. Memang kita boleh nampak dengan memek muka seseorang tu. Lepas tu, bila seseorang tu duduk cerita ke kita, ikutlah cerita ke, dia kisah kita ke, kait dengan interpersonal ke, apa-apa lah. Bila kita, walaupun kita tak berminat nak dengar apa dia, ya, tapi janganlah siapa palau dia, janganlah siapa tak layan dia langsung. Mesti, contohnya macam sayang kita, mesti ada okay, minat K-pop. Maksudnya K-popers, minat Korea atau apa tu kan. Walaupun kita tu tak faham ke apa dia kecek. Tak minat pun Korea ni. Tapi sekali-kali kita dengar ke apa dia, ya. Kita dengan molek-molek, janganlah siapa sikit-sikit K-pop, sikit-sikit K-pop. Tak boleh lah gitu. Dia karakter kita kan. Sayang kita, mestilah kita nak dengar ke apa dia, ya. Setiap masa kita nak dengar dia. Walaupun kita tak minat setara mana sekalipun, kita kena bagi respon. Minimum sikit-sikit, tak apa dah. Contoh macam, jolo. Macam, jolo. Gitu. So dia pun senyum gitu. Janganlah tunjuk muka kita tu, kita memang benci. Tak boleh. Walaupun kita tak minat, sayang kita minat. Macam gitulah. Lepas tu, proses melayan ni ada 4.
involvement, penglibatan, exploration, penerokaan, understanding, memahami, action, tindakan. Involvement ni penglibatan membina hubungan mesra untuk mewujudkan keyakinan dan kepercayaan. Okay, contoh kita tengok semua ni di up status pasal broken family. Banyak student ni kan banyak masalah broken family, masalah study ke apa tu kan. Jadi contoh awak tengok orang tu ada up status pasal broken family. Mungkin awak boleh tolong dia, awak reply lah status dia, awak tanya dia. Awak okey ke tak? Apa masalah awak? Ceritalah ke saya kalau awak selesa macam gitulah. Bila awak sok duk tanya apa pasal dia, duk tanya pasal diri dia, mungkin dia akan jadi selesa dengan awak. Kita kan PRS, kita nak tolong orang tu jadi macam selesa dengan kita. Maksudnya, bina hubungan mesra ni bukan yang gewek ke apa, bukan. Memang tak dibenarkan sama sekali dah. Bina hubungan mesra ni, kita tanya khabar dia, kita patch dengan dia. Memanglah, setengah student broken family ni dia susah nak involve dengan orang, dia jadi introvert, pendiam ke apa kan. Jadi awak kena bina hubungan molek-molek. Tanya dia okey ke, apa boleh kita tolong. Sekiranya kita ambil buat pasal dia, jadi dia percaya kita. Jadi yakin kita yang boleh tolong dia. Itulah. Lepas tu, understanding, memahami. Maksudnya kita faham dengan situasi dia. Memahami dan mengenal pasti isu sebenar yang dihadapi. Kita faham, kita boleh tolong dia, kita rasa kita boleh tolong dia. Memang betul-betul kita boleh tolong dia. Jadi, kalau gapo-gapo, orang tu cerita ke kita kita dengar je. Kita dengar walaupun kita tak berapa faham, kita dengar je. Janganlah tunjuk muka macam sikit-sikit dia tanya, aku sedih benda ni. Lepas tu kita puyak, sikit-sikit sedih. Gitu kan. Bila kita gitu, percayalah kata orang. Tu kali pertama dan kali terakhir, orang lain akan dekat dengan kita untuk luah masalah. Sebab dia tahu, kita ni tak akan respon dengan baik. Dia tahu kita ni setara mana. Gitu. Lepas tu, exploration, penerokaan. Menyelami dan dengan lebih mendalam terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dibincang. Contoh, maksudnya tadi lah, saya minat K-pop ke apa tu kan. Walaupun kita tak minat, buat je lah. Oh gitu, majulah. Sekiranya bila kita cerita, sayang kita jadi tertarik nak cerita ke kita. Walaupun dia tahu kita tak minat, tapi dia jadi, sedap apa cerita ke dia ni. Dia dengar ke apa aku ya, dia faham ke apa aku ya. Memanglah kadang-kadang bila orang cerita kita, jadi kita tak selesa ke apa tu kan. Tapi awak boleh je respon dengan baik. Walaupun awak tak suka dengan apa dia ya. Terus action, tindakan. Hal pertama, membuat pilihan dengan keputusan yang terbaik, seterusnya mengambil tindakan. Maksudnya, contoh dia ada masalah. Aku mati main. Tapi kan dia nak buat sedih ke apa tu kan. Lepas awak dengar dia cerita tu, awak kena mikir molek. Nak terlukan dia ni jangan lagi royak mak bukan mak aku. Jangan royak gitu. Kita kena royak tak apalah, jangan sedih-sedih. Kalau mak awak tengok sedih, mesti dia pun sedih juga. Kiranya kita kena support dia. Janganlah merendahkan diri dia. Walaupun kita tahu dia tu setara mana, tapi janganlah merendahkan diri seseorang tu. Yang kedua, mengenal pasti isu utama. Maksudnya, awak kena pasti. Kita kecap sekar pula ni. Gana nak bantu dia. Macam gitulah. Jadi, kita kena tahu masalah dia. Kita kena tahu isu utama dia. Contoh, lah ni kan macam tak adalah broken family, masalah study, kemurungan. Sebab lo ni kan memang boleh royak lah. Student lo ni memang banyak kait dengan mental health kan. Jadi, bila saya awak ada mental health, awak kena tolong. Walau lagu mana sekalipun, awak kena tolong. Saya lah kata orang percaya dalam kalangan ni ada hak mental health. Jadi, orang nak konsep awak, boleh sikit-sikit dah. Apa sikit, tak kira lah banyak mana pun masalah kita jangan biasa kita tak boleh buat, kita tak boleh nak hadap masalah tu. Gitulah. Yang ketiga, memikirkan cara menyelesaikan isu. Maksudnya, awak kena mikirkan nak tolong dia ni nak buat dia tak sedih dah, mak dia kan mati gitu. Awak kena mikir, lah kata-kata semangat ke dia. Janganlah tak apa, esok boleh cuba. Okey, mungkin tu
Sebab aki awak gitu. Lepas ni dia tak cerita dah masalah dia ke awak. Sebab apa? Orang kan, kita bila kita tengok sedih kan, kita cerita ke orang masalah kita. Lepas tu orang tu respon dengan hak tak molek. Bila orang tu respon dengan hak tak molek, kita cerita pula dah dia bila kita ada masalah. Dah okey. Jadi, apa kita kena buat tu, kita kena mikir dulu. Kita kena mikir hak terbaik dulu. Yang keempat, memilih satu pilihan yang terbaik untuk tindakan. Maksudnya kita mikir dulu nak tentukan lebih nasihat aku, nak biar aku, kan macam gitu. Kita kena mikir mesti kita bernasihat ke. Bernasihat hak molek-molek lah ke dia. Janganlah pula merendah ke diri dia. Dah tahu dia sedih, jangan lagi cerita hak tak molek-molek ke apa-apa pasal dia ke. Yang kelima, menilaikan hasil tindakan. Maksudnya, lepas kita tegur dia, kita nasihat dia, kita support dia, kita tengok balik. Jadi kau aku tolong dia ni? Jadi kau aku support dia ni? Kalau tak jadi, kita ubah cara lain. Nasihat dengan lebih lembut ko, kita bagi quotes ko, support dia dengan lebih kuat ko. Macam-macam cara kita boleh tolong orang ke. Seterusnya, mendengar. Kita kan listener, interpersonal, mestilah antara orang-orang kan, dua orang, mendengar mesti wajib ada. Yang pertama, memahami. Kita faham dia kecak pasal gapo. Yang kedua, memikir. Kita kena mikir. Apa dia kecak? Tak faham aku. Walaupun kita tak faham setara mana sekalipun, kita kena dengar lah. Nak kan? Okay, mendengar tu sebenarnya bagus juga jadi listener ke apa-apa ke. Sayang kita, kalau sayang kita ada masalah, kalau kita tak mau dengar masalah dia, okay? Kita jadi sajalah kesan kita apa kan. Kesan kita pun jadi selesa, apa-apa nak share pun dengan dia. Apa-apa pun dia jadi percaya nak cerita ke kita. Lepas tu merasa, contoh, macam tadi, mak mati kan. Sayang kita cerita, mak aku mati ni. Janganlah kita suka ko, janganlah kita marah dia ko, walaupun kita ada masalah kita sendiri. Janganlah tunjuk sangat kita ni emosi kan. Kita mestilah ada rasa sayang, rasa sedih, hati sehingga sayang kita kan. Lepas tu komitmen. Komitmen tanggungjawab. Jadi, lepas awak tahu dah masalah sayang awak, janganlah awak lepas tanggungjawab. Dengar saja. Kita, kalau kita tahu sayang kita ada masalah, kau ikutlah sayang kau, stranger kau. Kalau kita rasa kita kena tolong dia, kita memang nak tolong dia, kita tolong je dia. Macam janganlah dengar saja, lepas tanggungjawab lah namanya kan. Jadi, komitmen tu tanggungjawab. Kau mikir nak tolong gana. First nak tolong gana. Yang kedua, dia okey kau kalau kita tolong. Yang ketiga, lepas kita tolong tak jadi gapo juga, gapo kita kena buat. Jadi, ni komitmen ni memang sangat-sangat penting. Dan last sekali, kemesraan. Kalau kita nak cerita ke orang kan, mestilah kena mesra-mesra kan. Tu kalau sahaja kita pergi cerita ke stranger, awak dengarlah cerita saya, tak mestilah tak boleh kan. Mestilah kena ada kemesraan. Mestilah kita kena wujudkan panggil friendship ke apa-apa kan. Ikutlah, tegur-tegurlah dia. Awak ada masalah ke? Ceritalah dengan saya. Untuk apa? Tanyalah pasal isu lah ni, macam banjir ke enggak. Awak rasa kan pasal isu lah ni banjir tu pun. Macam itulah. Mak ni memang oleh pasal anxiety disorder. Anxiety disorder mungkin tahu mak ni. Ada perbezaan anxiety dengan anxiety disorder. Anxiety ni memang setiap orang lah ada, cuma ketara dengan dok je. Tapi anxiety disorder ni memang awak boleh nampak daripada luar sebenarnya kan. Pesakit anxiety ni dalam otak dia memang serabut sangat-sangat. Tapi depan orang dia normal. Tapi tu secara terkawal Tapi secara tidak terkawal, depan orang pun tak okey, dalam kepala otak dia pun tak okey juga. Jadi, awak kan bila kita kan kisah personal lah ni, kita kisah dengan orang, kita tengok orang tu. Hati molek body language dia. Contohnya macam dia gigit bibir dia sampai darah ko, macam papu-papu ko. Lepas tu mesti ada kita pernah tengok orang tu macam gota-gota tangan dia, macam pergi tangan dia, kepit-kepit tangan dia apa kan. Itu memang tanda-tanda dia tu sebenarnya ada anxiety disorder. Dan yang kedua, mengenal pasti perasaan dan tanda emosi. Contoh, kita tengah cerita-cerita tu, apa-apa je.
Kita macam okay, nak biar saja je kan. Janganlah sikit-sikit, janganlah gitu. Kita macam kena pastilah. Awak janganlah sedih-sedih, awak janganlah macam down sangat. Saya kan ada, saya boleh tolong awak, cerita sikit dengan awak. Jadi emosi ni memang sangat-sangat penting lah kalau apa-apa jadi ko. Okay. Lepas tu intonasi suara dan kekuatan suara. Okay, kan ni. Sebenarnya intonasi suara ni dan kecepatan ni kita boleh tengok berdasarkan orang tu kejap. Macam contoh orang lain kejap cepat kan. Mungkin terselit sikit anxiety. Cumanya intonasi suara ni, kecepatan ni mungkin dekat juga dengan introvert. Kita nak kacak dengan orang tu susah, nak gaul dengan orang tu susah. Jadi sini orang nak beri tips dengan si awak, kita sebenarnya boleh rawat introvert ni. Cuma duduk dengan toksik je. Memanglah akan ada introvert dengan extrovert kan. Kita benarnya dalam media sosial ni kita aktif kan. Tapi daripada kita benarnya tak aktif pun. Senyap je, pendiam je. Nak kacak daripada kelas pun petang duduk dah. Apatah lagi kecek atas petah pakai mic, susah kan. Jadi introvert ni awak janganlah mikir insecure lah, saya kecek dengan dia kecek banyak, saya kecek sikit-sikit jangan malu. Janganlah gitu. Introvert ni kita kena control. Kalau cikgu panggil apa janganlah kelabah-kelabah sikit. Awak janganlah tu sangat, control juga diri awak. Contohnya macam slow-slow jawab dulu. Bila cikgu panggil jawab walaupun slowly but surely, walaupun slow-slow tapi tak apalah. Tapi jangan biar introvert tu kuat sangat dalam diri awak. Sebabnya introvert ni boleh kata teruk lah kalau tak rawat tak. Betul tu Ain. Mama sokong. Okay, Kena ada rawat lagi. introvert tu. Okay. Penyoalan, contoh penyoalan ni soalan yang tepat. Contoh saya awak cerita tadi kan pasal diri dia, pasal masalah dia kan. Jangan lagi tanya macam-macam soalan pelik-pelik ke dia. Contoh mak dia mati baru je mati mai dulu. Lepas tu awak pun dia tanya dia dengan soalan-soalan awak pelik-pelik, boleh melibatkan hati dengan pasal dia contoh. Mak aku hak mati teleponan aku mai gitu. Janganlah gitu. Awak kena kontrol juga. Cakap kecek dengan dia. Mikirlah juga logik, jaga juga pasal dia apa kan. Lepas tu soalan terbuka. Soalan terbuka ni memang bagi kita memang sangat penting lah untuk menggalakkan perbualan. Okeylah kita kecek mata, kita bayar. Habis dah. Tak boleh gitu. Jadi orang tu tak selesa kecekan kita. Soalan terbuka ni macam apa yang pendapat awak pasal isu banjir ni? Awak rasa okey tak? Awak rasa ke automatik ni ke antara keadaan pusat dengan pengertian peneso lagi mudah. Jadi macam gitulah. Bertapis orang kata. Bertapis dan sopan. Kiranya tak boleh lah. Macam menonjol sangat. Kita ni kasar. Tak boleh gitu. Lepas tu, jawapan menunjukkan pemikiran. Jawapan menunjukkan pemikiran ni maksudnya bila dia tanya soalan ke kita, bila dia tanya pasal bantu pekor kita, minta tolongan kita, terbagi tu dia dengan rasional lah kira. Macam janganlah mikir dengan hak tak logik. Jawapan menunjukkan pemikiran. Contoh, dia tanya, awak, gana nak jadi PRS? Saya ni berminat nak jadi PRS. Mungkin apa ya? Tak layak. Tak boleh gitu. Kita dah minat nak jadi PRS kan? Kita pergi, okay ni. Mula-mula awak daftar program-program. Lepas tu tingkatkan keyakinan diri. Sebab kita kan nak jadi PRS, kita kenalah yakin. Kita nak bantu saing kita. Bantu diri untuk bantu orang lain. Jadi jadi kita pun kenalah amalkan. Janganlah ayat saja. Kita pun kena amalkan untuk diri kita juga. Ni mungkin boleh bantu untuk introvert lah. Untuk jadi extrovert. Macam saya anggap saya extrovert. Gitulah. Cara baiki komunikasi. Contoh, latih diri mengingati nama orang lain. Contoh, sayang kepada sayang kita tu baru pindah sekolah. Contoh nama dia Afifah kan. Okay. Apa tanya sayang awak tu? Afifah tu ke? Kelas mana
Lepas tu sayang mesti kejut lah. Mungkin aku dia macam gitu. Bila sayang kita tengok kita tu benarnya ingat nama sayang dia. Percayalah kata orang. Dia akan kenal ke kita dengan Afifah tu. Dia akan kenal ke kita dengan orang tu. Sebab apa? Sebab sebab dia tahu. Kita ni mesra. Kita boleh kawan dengan orang. Kita boleh catch up dengan orang. Tahulah kita ni setara mana kan. Lepas tu, baiki juga komunikasi ni dengan pujian secara jujur. Contoh dia nyanyi sedap ke. Oh, koyaklah. Sedap lah suara awak ni. Suka Siti Nurhaliza lah suara awak ni. Sedap lah, sebenarnya sedap sungguh lah. Janganlah over sangat kan. Kita kena tapis-tapis sikit. Sebab kalau kita puji over-over, lepas tu orang lain pula puji biasa-biasa, mungkin dia akan kata, ini puji lebih-lebih nak jaga hati je. Benar, bukannya ikhlas pun macam gitu. Lepas tu, sampaikan kritikan dengan nada yang rendah. Janganlah, suara tak sedap gitu, tak boleh gitu. Awet lah ke dia. Suara awak okay, sedap ada benar, tapi aku nak baiki sikit je lagi. Bertapis dan sopan, bukannya kasar. Lepas tu, memang orang kata kak, mesti hati lah dia. Memang awak kena catch up tu biar sopan, bertapis. Biar kata selesa nak catch up dengan awak. Sebab kadang-kadang, kalau dia nak cerita masalah dia ke kita kan, mestilah dia jadi selesa dulu dengan kita kan. Sebab tu kita kena jadi mesra dengan orang. Kita jadi macam mudah untuk didampingi ke apa kan. Macam kita kalau orang cerita ke kita, jangan lagi bocor rahsia dia ke orang lain ke apa kan. Janganlah kita pergi pecah rahsia dia walaupun kita rasa bukan sayang aku tu, tak boleh lah lagu tu. Sayang, walaupun sayang kita tu sayang biasa je, tak boleh lah lagu tu. Lepas tu, melatih diri menjadi seorang yang mudah didampingi. Okey, ni tips dia. Biar kita ni mudah kawan dengan orang. Bukan introvert bukan extrovert sangat. Bukan introvert juga. Maksudnya, macam orang tanya kita soalan, kita boleh jawab. Orang tanya kita pasal masalah dia, kita boleh jawab. Jadi apa-apa pun, jadi selesa lah dengan kita. Kita akan rasa, baik juga dia ni, gitu. Lepas tu, mungkin ada dalam kalangan ni, kalau nak jadi PRS ni, dia jadi rasa kekini diri dia tu rendah. Mungkin sebab orang kata, Lo ni ke gamar juga ke, orang kata kekini diri dia tu kurang. Sebab apa? Sebab aku tak comel lah sebab dia. Ataupun aku tak semak lah sebab dia. Tak ada keyakinan lah aku nak jadi PRS. Bukan lagu tu. PRS ni bukan pasal rupa ke apa dah. Ni pasal sikap. Bagaimana kita nak bimbing orang tu untuk jadi seperti kita. Tapi sebelum tu kita pun kenalah bimbing kita dulu. Baru kita boleh bimbing orang. Gitu. Lepas tu, jadi kesimpulan sini, sebenarnya introvert pun ada rawatan dia tersendiri. Jadi awak untuk bakal-bakal PRS, hak mana ada introvert tu, awak boleh ubahlah dia awak sikit-sikit. Tak minta pun banyak-banyak, sikit-sikit tak apa. Asal kita boleh tolong orang lain. Sebab kita ke PRS, mesti boleh tolong orang lain, apa-apa ke. Jadi, ayat sini, ulaklah untuk bakal-bakal PRS ni, mana tahu semua boleh tengok pakai baju purple ke atas depan. Gitu. Jadi, setakat ni lah ceramah saya. Maaf lah, kekurangannya itu daripada saya sendiri, kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ain Christina. Terima kasih diucapkan kepada Nur Ain Christina di atas pencerahan sebentar tadi. Semoga apa yang diperkatakan oleh beliau dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ucapan demi ucapan telah didengari, halwa telinga sudah pun dipenuhi. Elok rasanya kita teruskan majlis ini bagi memenuhi program yang telah diisi. Seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Nur Syahidatul Yasmin binti Muhammad Saad untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey, so seperti hak pengacara majlis ayat saat ni, nama saya Nur Syahidatul Yasmin. Boleh bagi saya Cikgu Ming lah. Mudah-mudah je. Orang kata kalau tak kenal diri, tak kenal maka tak cinta. Jadi kena kenal juga. Nak suruh cinta. Ada. Okey, baiklah. Saya juga merupakan alumni
agama Melo. Jangan rusing lah, saya ni pelajar agama Melo juga. Okey, so saya terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua calon-calon PRS hok terpilih untuk nak interview ni. Jadi nak jadi PRS ni kan rasa macam payuh ko, susah ko. Tahulah, saya pun tak jadi PRS dulu masa sekolah. Sebab saya pun pelajar biasa sahaja. Tapi saya nak ayat lalu lah, kira macam hok mana terpilih tu saya ucapkan tahniah, hok mana tak terpilih tu jangan putus asa. Sebabnya jauh lagi perjalanan awak. Sebab gitu. Okey, macam saya terpegun lah dengan Kristina, dengan Fatini saat ni dok. Bagi pembentangan yang sangat menarik. Boleh jadi cikgu kaunseling dah tu Mama, boleh ganti dah tu kita dua tu. Okey, sangat menarik, sangat gapo. Sebab gapo hok set dia royak tadi tu semua kait dengan kaunseling. Semua kait dengan PRS diri. Gitu. Jadi kalau nak jadi PRS ni satu benda kita kena tahulah gapo maksud PRS ni. Siapa tahu tak PRS ni gapo? Tak tahu. Sudah senyap belakang ni. Kalau biasa PRS ni dia kena ke depan. PRS ni adalah frontliner kalau nak tahu. Kalau di sekolah ni frontliner, barisan hadapan. Kiranya lepas pada cikgu tu PRS, pengawal, sesek pusat sumber. Jadi si awak ni kena ke depan lah untuk kecek banyak. Kadang-kadang tak nanti kau kecek banyak juga. Boleh memberi pendapat, boleh memberi pandangan supaya wayak saat ni. Kita kena dekat dengan rakan-rakan. Kita nak bimbing rakan kita, okay? Tak okay, kita nak senyap tupah ke? Tak boleh jadi tu PRS tu. Gitu. Okey, jadi siapa sini hok tahu apa itu maksud PRS? Siapa hok boleh jawab ni Mama boleh will lalu jadi PRS. Pembimbing rakan sebaya. Okey, bagus. Apa nama dia tu? Naim. Nama apa nama dia? Okey. Okey, bagus tu hok mana jawab tadi. Okey, pembimbing rakan sebaya, betul. Jadi awak kena tahulah pembimbing rakan sebaya ni apa? Maksud dia adalah untuk melatih para belia dan remaja ni untuk kuasai kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran tadi lah hok si awak belajar tadi, hok presentation tadi. Kemahiran mendengar, kemahiran dorongan minima, kemahiran apa? Menyoal, okey. So, untuk kita kuasai benda tu, kita nak bantu rakan-rakan pelajar kita yang memerlukan pertolongan dari segi gapo? Dari segi mental, dari segi fizikal, sosial dan juga untuk bantu diri kita sendiri. Sebab apa saya kata gitu? Sebabnya penting sangat kemahiran interpersonal ni. Bila awak semua keluar daripada alam persekolahan. Okey, macam saya dulu, saya nak masuk ke UPM. Bukan senang. Kita ada interview, beberapa lapis interview nak boleh kau masuk nak jadi cikgu ni. Gitu. Bukan senang. Okey? Tanya Mama pun mengharungi dah semua tu. Saya tak nak ayat, Mama perlu lagi. Saya ni tak perlu mana lah, biasa-biasa lah. Kita siap-siap biasa lah dulu. Okey, jadi nak latih benda tu daripada awal lah, daripada sekolah lagi. Jadi hok mana tak jadi PRS ni, macam tak tercalon jadi PRS tu, jangan gusing. Sebabnya si awak masih lagi boleh, kata, improve lagi skill, kemahiran dari diri awak. Okey, saya pun bukan pelajar PRS dulu. Saya tak minat, bukan tak minat, tidak terpilih lah untuk jadi PRS. Tapi tak apa, saya boleh lagi improve skill saya. Kadang-kadang kita boleh nak introvert, kita boleh juga. Tapi kita kena tengok situasi untuk introvert ni. Tengok situasi. Nak kau cikgu tanya, contoh cikgu tanya, Farah, lagu mana nak jawab soalan ni? Pakai senyap tupah, metaleh meeting. Tak boleh gitu tu. Kena jawablah, cuba beranikan diri. Cikgu ni dia bukan nak tengok awak betul atau salah. Tapi dia nak tengok awak berani atau tidak. Yakin atau tidak dengan diri sendiri. Kita sebagai pelajar, kita kena yakin dengan diri kita. Ni salah satu cara untuk kita improve diri jadi pelajar yang semula. Pertama, yakin dengan kebolehan diri kita sendiri. Jadi PRS tak jadi PRS itu belakang kira. Tapi dengan keyakinan insya-Allah. Mungkin lawan ni awak tak jadi PRS. Tapi awak boleh cuba tahun depan tahun depan selagi banyak masa lagi. Okey. Tak jadi PRS. Okey. Lepas kita yakin kepada diri kita ni, kita tak boleh tengok diri kita gapo. Jadi kita tak yakin tu sebab kita semua tengok diri kita negatif. Kita negatif pada diri kita. Kita rasa macam, tak boleh ni, sudah salah aku jawab ni. Orang ni malu lah. Aduh, nanti ke Mama marah. Puluk pun salah. Mama tak marah-marah. Mama setakat ni makan nasi lagi tu. Tak ajar lagi. Saya tengok dia makan pelajar tu. Jadi tak usah takut. Okey? Okey, itu. Yang kedua adalah kita kena
semua kait ke pembelajaran kita kena semua positif dengan pembelajaran kita. Contohnya kita kena tu tengok sudut pandang pembelajaran kita ni secara positif. Kita kena kait ke kita tak boleh negatif lah orang kata. Okey, lepas dia tu kita kena ada satu wawasan yang tepat dan jelas. Dalam nak belajar, nak mencari ilmu ni kena ada satu matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas apa? Sebab bila kita ada matlamat, kita akan tahu apa kita nak buat, step yang seterusnya. Okey. Sama juga kita nak membantu rakan-rakan kita. Kita kena ke depan. Extrovert. Kadang-kadang tak boleh juga terlebih extrovert. Orang benci juga terlebih extrovert ni. Biasa-biasa je. Sebabnya kalau terlebih extrovert, orang memang tak suka lah. Contoh macam, mana dia ni tiba-tiba huha-huha ni. Tak boleh gitu. Okey. Jadi kita kena balance. Sebab kita ni orang kata role model. PRS ni role model kepada rakan-rakan lain. Orang akan tengok kita. Weh, contohnya Amma. Amma bawa telefon untuk pergi sekolah. Aku nak bawa juga sebab dia tengok kita. Jadi kita ni kena mencerminkan peribadi yang mulia, peribadi yang baik. Bukan kita kata kita kena fake dak, tapi cuba bila kita masuk PRS ni kita kena improve diri kita. Okey. Itu yang ketiga. Lepas pada tu kita kena ada strategi kita. Okey, bila kita terpilih untuk jadi PRS, apa strategi kita nextnya? Okey, apa planning awak? Okey. So, saya panggil nama lah. Senyap, sendu. Sias saya kejap sore. Kalau saya panggil, jangan marah deh. Okey, jadi saya nak panggil lah. Nama Aulia Irdina, ada ke? Ada. Ada. Okey, Muja ada. Boleh tunjuk muka tak? Nak tengok sikit, mesti comel ni. Tak apa. Okey, so saya sambung sikit lah sebelum dia nak ready-ready pakai tudung, nak comel-comel yang betul-betul dulu. Okey, kita kena ada strategi tu lah. Strategi tu diri awak sendiri. Kalau saya royak, kalau mari Fadilah Kamsah berucap 10 kali pun, kalau awak tak guna strategi dia, tidak berjalan. Strategi itu mengikut personality diri awak sendiri. Apa awak rasa sesuai. Macam contoh saya ni jenis baking gitu. Orang kata muka saya baking lah, saya tak baking. Beres lah saya. Tapi kan orang takut nak mendekat dengan saya. Jadi gapo plan saya adalah saya lah kena improve diri saya dengan cara saya pergi tegur dulu dia. Kita tegur dulu buat lapar-lapar buah dulu, kecek-kecek dengan dia, kata saya tak ada gapo baik, saya contoh gitu. Kita kena satu lagi, bila kita duduk di universiti ko ataupun lepas alam SPM ni, awak kena selalu tonjolkan diri awak. Bila awak tonjolkan diri awak, orang akan nampak awak. Daripada situ orang akan cari awak. Macam saya ni tiap-tiap hari orang cari saya. Stres apa saya. Sebabnya terlalu banyak tugasan. Tapi tak apa. Itu adalah satu nilai tambah, add-on. Untuk awak nak masuk alam pekerjaan nanti. Bila kerja, orang nak benda ni. Kalau awak duk senyap tipah, orang tanya, Gana Yasmin nak buat ke ni? Tak tahu kita. Tak boleh gitu. Sumbat lalu. Majikan pun tak saya ambil kita kerja. Itu penting, add-on, nilai add-on. Awak kena banyak belajarlah benda-benda gini untuk, sebab lo ni mungkin tak nampak lagi lah di sekolah macam cikgu baik-baik lah ko. Tak nyauk pun cikgu, ikutlah, tak nyauk tak senyauk, sudah dah. Ada awak duk you gak, awak tak nyauk gak, tak buat assignment awak. Kena ingat, di you assignment 70%. PSO 30% je. Awak tak jawab PSO pun tak apa. Buat assignment saja. Tapi janganlah. Nak mungkin dengar Cikgu Yasmin tak jawab PSO nyanyo. Kena jawablah juga biar dapat for flat tu. Gitu. Okey. Lepas pada kita ada strategi, kita kena ada tindakan. Okey, gapo tindakan kita? Dah kita buat dah. Kita buat dah cara aku improve diri aku ni. Aku dulu introvert. Aku introvert dalam ni. Okey, gapo pula rancangan awak? Okey, mungkin awak boleh bantu. Contoh macam ayat tadi. Bantu rakan-rakan. Contoh biarlah dia tak minat K-pop pun duk. Dengar je lah dia ayat gapo. Lepas apa kak? Payah nak dengar. Kemahiran mendengar tu penting bila awak jadi PRS ni. Okey, sebab PRS ni dia biasanya awak rapat dengan kaunselor biasanya. PRS ni kan, rapat lah. Sesat awak rapat kacik dengan Mama Su tu. Ngabi apa benda ni dah. Okey, jadi kak saya kena mendengar. Kita tak boleh judge. Bila kita jadi PRS, kita jadi kaunselor ni, kita tak boleh judgemental. Bila kita judgemental, orang tak sila lah ke kita. Okey, biarlah muka kita ganas, muka kita jahat pun, tapi bila kita tak judgemental, orang akan suka sayang dengan kita. Gitu. Okey, itu yang seterusnya tindakan tadi. Okey, lepas pada itu, awak kena pandai urus masa awak. Okey, jadi PRS pun satu tugas hakiki juga.
Tapi jangan lupa tugas untuk jadi seorang pelajar. Jadi pelajar, maksudnya belum belajar lagi nak jadi PRS lagi. Ada orang dia tak boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Ada gitu. Jadi aku kena pandang masa. Okey, contoh mama suruh buat Google Form contoh. Aduh, tapi kerja BM tak siap lagi esok no. Lagu mana? Jadi kalau saya bagi tip sikit lah. Kalau untuk saya akan buat dulu kerja BM saya tu. Tetapkan berapa masa yang diperuntukkan. Jangan buat lambat-lambat. Jangan buat lambat-lambat. Boleh nak rehat. Contoh, saya buat setengah jam kerja yang cikgu suruh buat bahasa Melayu tu dah. 5 minit atau 10 minit tu saya rehat untuk main telefon, untuk catch up dengan saya mentah. Lepas tu saya sambung balik. Siapalah siap. Mungkin peruntukkan masa dari 2 jam atau 3 jam gitu. Okey, lepas tu boleh buat tugas lain pula untuk PRS. Contohnya buat Google Form. Maknanya kena pandai bagi masa bila kita ada tanggungjawab. Sebabnya tanggungjawab ni tu soal nanti di akhirat esok. Bagi awak mungkin kecil jadi PRS ni macam biasa-biasa. Oh, PRS apa pakai apa gitu lah. Lepas tu kacik-kacik dengan cikgu, boleh-boleh selfie dengan cikgu, ada deh. Sebenarnya tanggungjawab kita besar, amanah kita. Jadi bila Tuhan tanya nanti di pada masyarakat, kita nak jawab gapo. Bila kita tak buat tugas kita tu. Okey, tu beberapa tips lah. Bila awak jadi PRS tu boleh guna. Tak apalah, tak jadi PRS pun boleh guna juga untuk jadi seorang pelajar yang cemerlang. Okey, baiklah Aulia. Ready dah kau? Tak apalah kalau tak boleh buka kamera kan. Okey, jadi saya nak tanya awak lah. Gapo saya royak tadi ke? Gapo awak rasa dekat dengan diri awak? Keluarga. Mana saya royak tadi tu lah. Saya duk bobo. Lagi cikgu Yasmin duk bobo gapo ni. Tak payah satu. Ikutlah salah so. Saya nak salah satu awak boleh terangkan. Awak faham. Hot tips saya bagi tadi. Saya ada bagi beberapa tips. Dalam 7 tips saya bagi tadi. Okey ke? Okey, tak okey lain kot. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan dengan orang lain lah. Okey, saya nak tanya. Pembaca doa kita lah. Pembaca doa tu ada ke? Sekejap, saya tengok nama balik sebab saya ni tak kenal lagi siapa awak ni. Okey, Amar ada Amar. Jangan takut, tak apa, jangan pusing. Saya tak marah. Sinilah awak nak tunjuk ke bakat awak ni. Depan mama, depan saya. Saya hanya bertanya je, awak bagi markah apa semua, awak memilih adalah mama. Jadi tunjuk ke lah ni. Amar ada Amar, Amar tak ada. Mardati ada? Tak ada juga. Okey, tak ada. Kita tanya tika tepak lah pula. Naim ada Naim? Naim ada? Ya. Naim. Okey, Naim. Tak silap tanya soalan tu nyo. Okey, saya tanya. Okey, apa peranan PRS? Awak tahu. InsyaAllah sebagai PRS ni kita bukan sahaja menjadi PRS pada nama, tapi kita berperanan besar dalam mempencingkan kerja guru, kaunselor dan juga institusi kaunseling kat sekolah kita. Jadi antara tugasnya apa kita dilantik sebab kita ni sebagai rakan sebaya. Maksudnya kita lebih dekat dengan sains. Jadi senang untuk kita menyelami masalah kawan-kawan kita dan kita boleh bantu dia untuk selesaikan dengan cara yang kita rasa dekat dengan kita dengan dia. Pertama, selain pada itu, PRS ni keperanan sebagai pemerhati bagi guru-guru akan masalah-masalah waktu sembunyi kat sekolah. Okay, maksudnya mungkin ada setengah masalah tu cikgu tu lepas pandai sebab kita tahu remaja kini ni dia banyak keikhlasan dan sebagainya di mana dia akan buat mungkin kat luar sekolah dan sebagainya. Jadi bila kita jadikan pemerhati untuk cikgu dan guru, kita boleh berbincang dengan cikgu dan guru
untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan keadaan semasa. Okey, terima kasih Naim atas respon tu. Bagus Naim ni. Ni betul. Kita kena ke depan. Komunikasi tu penting. Barulah kita kalau orang kenapa kita Naim bagus ni, tak apa jadi lalu PRS. Mama buat lalu PRS. Gitu macam tu. Okey. Okey, so seterusnya saya nak panggil siapa lagi? Banyak calon ni. Tak ada. Saya nak panggil Farah ada? Farah Tika Tepak. Ada. Ada. Okey, Farah. Nak tanya awak. Jika awak dipilih menjadi PRS nanti, bagaimana cara awak nak promote unit bimbingan dan kaunseling ni kepada rakan-rakan awak? Okay. Cara nak promote PRS macam unit kaunseling ke? Betul. Cikgu. Betul. Gini. Jadi semua kita macam semua tahu unit kaunseling ni untuk bimbingan dan untuk kita macam mendengar dan macam mendengar masalah orang tu dengan lebih dekat lah. Macam kalau PRS kan kita rakan sebaya kan. Rakan sebaya tu means macam kita lagi dekat lah dengan dia. Macam kalau kita nak promote tu kita macam bukanlah macam awak masuklah bilik mama su gitu. Tak bukan kita. Macam tak semualah orang ada keberanian gitu. Jadi kita akan macam slow-slow lah dengan dia macam awak nak tahu tak pasal unit kaunseling gitu. Macam kita ialah pasal kebaikan dia, kebaikan kaunseling gitu. Lepas tu kita ialah macam macam nampak macam kita ni promote macam betul-betul lah mu PRS mu nak promote kaunseling gitu ke dah, janganlah gitu. Macam kita macam ni slow talk gitu. Okey Farah, terima kasih Farah. Okey, so seterusnya kita panggil Alia Amira ada? Ada. Okey. So Alia, kalulah orang mari jumpa dengan awak, dia cerita masalah dia ke awak kan? So bagaimana awak tangani permasalahan dia tu? Okay, first kita kena tengoklah dia kan keadaan dia, okay. Macam dia tengah sedih ke, tengah marah ke, kita tanya dia dulu molek-molek apa masalah dia, slow talk gitu ke, kacak molek-molek dengan intonasi yang sesuai gitu. Tanya dia apa masalah dia, lepas tu lepas dia ayat masalah dia tu kita dengar je dia ayat tu, kita bagi respon yang minimum. Kita macam kita galakkan dia untuk bercakap, okay, biar dia selesa dengan kita. Gitu. Lepas tu bila dia cerita masalah ke kita tu, kita cuba untuk fikir penyelesaian dia. Okay. Kita cari penyelesaian yang terbaik biar biar dapat selesaikan masalah dia. Lepas tu kita tengoklah kalau tindakan kita tu sesuai ke tak. Kalau sesuai, biarlah boleh selesaikan masalah dia. Kalau tak boleh, kita cari pilihan yang lain yang terbaik untuk tolong dia. Kita fahami masalah dia tu. Okay. Oh, bagus. Okey, penjelasan yang tepat. Kata. Aduh, jelas. Faham. Okey, terima kasih Alia. Okey, seterusnya saya nak panggil Nurin. Tika Tepak juga. Ada ke Nurin? Ada. Ada. Oh, sebab apa stres tu takut. Okey, jangan stres-stres dah. Betul-betul ni kita kena santai-santai je. Okey. So, saya nak tanya awak. Okey. Perasaan jika awak tak terpilih untuk menjadi PRS. Okey, perasaan kalau mula-mula mestilah sedih dulu. Oh, jerit dulu. Dah. Okey. So, walaupun saya tak jadi PRS, saya still akan tolong sayang-sayang saya. Kalau dia pengen masalah gapo-gapo.
saya akan dengar juga cerita pak dia walaupun saya bukan PRS. Sebab tu tugas saya sebagai saing. Okey, Jadi betul. saya juga macam akan belajar sungguh lah walaupun bukan PRS. Okey, bagus Nurin. Okey, terima kasih. Okey, saya berminat dengan Nurin ayat tadi. Walaupun dia tak jadi PRS, dia akan tolong kot saing. Okey, betul-betul. Sebab gini, bila kita tolong saing ni, insya-Allah saya akan mendoakan kita. Dan kita akan dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah. Lagu tu. Macam saya pun saya tak jadi PRS dulu kan. Saya ni, mama pun tahu saya ni pelajar nakal dulu. Saya gangster dulu sekolah. Okey. Macam cikgu masa cikgu kenal saya kan, YOLO kau ambil kaunseling ni. YOLO cikgu. Tak suka dah. Tapi saya ada skill dah benar nak cerita. Sebab apa ni? Sebab Nurin royak bila dia kata saya main cerita ke dia tu dia dengar juga. Sebab dulu saya ni kalau macam ada masalah kau apa Ming, kan ni Ming. Saya ni bagi tolong orang. Saya tak boleh kata Nur tahu apa sia kata dia. Jadi kita tolong sebab maybe saya ni jenis muka mecek gini besar. Lepas tu saya ni jenis besar. Kalau gapo-gapo orang minta tolong sokmo. Cikgu pun gitu juga lah. Saya je ni tak loket kan nak minta tolong, nak orang minta tolong ni. Jadi tak jadi PRS pun tak usah sedih-sedih lah. Boleh jadi cikgu kaunseling lah. Tengok macam saya. Tak jadi PRS pun boleh jadi juga masuk. Tapi kena ada tekad dan usaha lah. Usaha tu kan macam-macam lah nak buatnya. Nak boleh jadi sampai setahun ni bukan senang. Okey. Selit sikit lah. Iklim betul. Okey. So saya nak panggil siapa pula? Farid. Farid ada? Ada. Ada. Farid baru ngerti Ada, dia. Hah? Baru ngerti dia. Okey, kita demam. Demam. Allah bagus. Ni bagus. Demam pun masuk. Boleh memberi komitmen. Kita ni kalau sakit sikit-sikit tu cuba beri komitmen. Sebabnya tanggungjawab kita kan besar. Jadi kat orang serupa lah kalau kita sakit kita masuk juga. Tapi kalau sakit berat tu royak lah deh. Okey. So saya doakan awak cepat sembuh Farid. Okey, so saya nak tanya sikit lah soalan kau. Soalan mudah lah. Okey. So, sedap Farid ya. Nak ayat demam belaka bah ni. Soalan mudah belaka. Okey, so apa kekuatan yang ada pada diri anda ni yang membolehkan Mama Su pilih awak jadi PRS? Kekuatan yang macam Mama saya tengok gana puang kita. Tak, maksud saya Macam kekuatan. kita raya Kekuatan ni orang macam lain. kelebihan awak lah. Tanya masalah. Nak dengar kau? Macam kelebihan kita orang kabur. Okey. Dengar ke? Dengar. Lain selalu juga ni. Okey, tak apa. Mama saya kita tengok gana cara kita jaket gana cara kita tanya orang lain tu. Orang lain kongsi masalah kita gana kita lah. Macam kita nak tegur orang pasal masalah orang lain kau dengan cara yang betul. Okey. So apa kelebihan awak ada pada diri awak? Kelebihan dia macam kelebihan kita bergaul dengan orang, kelebihan kita bercakap. Okey. Okey Farid, betul tahu ayat tu. Okey, so tak apa. Dengar apa? Dengar. Dengar. Nazuk benar tu, tak apalah. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Farid. Tu baguslah satu komitmen yang besar bagi saya. Bukan mudah untuk kita sakit tapi kita boleh beri komitmen. Okey. InsyaAllah Allah pemudahkan urusan awak. Okey, baiklah. Untuk tingkatan 4 saya rasa habis belakang dah. Nak tanya tingkatan 1 lah adik-adik kita, adik-adik junior ni. Kalau tingkatan 1, kalau zaman saya ni, kau duk main-main lagi, duk melompat-melompat lagi. Gitu. Okey. Jadi kita nak panggil Arwah. Arwah ada kau? Hello Arwah, ada ke? Tak ada kot. Ada. Ada. Allah. Kejut sana. Okey. So Arwah, apa yang awak faham mengenai introvert? Sebab tadi Kak Ain royak dah tadi Kak Ain catch introvert tu gone. Jadi saya nak tahu awak fokus ke tak?
Boleh ke Arwah? Oh ya, gapo awak pahal je lah introvert gapo. Tak support kat ai awak pun tak apa. Saya tak marah lah. Ha? Gapo hak awak pahal tentang introvert? Tak dengar tadi kan awak sebab lain slow. Tak apa, Ada tak apa. masalah. Okey, tak apa. Ni saya nak tanya. Okey, tak apalah kalau tak dengar saya tanya ni lah. Apa bakat yang awak ada untuk kami pilih anda sebagai PRS? Dengar kau? Dengar. Gapo bakat awak? Senang ni soalan ni. Oh ya, bakat gapo boleh nyanyi, kau boleh joget. Boleh memahami masalah orang, boleh mendengar masalah orang, boleh menolong. Okey, itu je. Boleh menyelesaikan masalah. Okey. Okey, banyak tu bakat awak ada tu. Okey. Okey, terima kasih Arwah. Walaupun tak ada lain pun dia terah juga kecek. Tu pun dengar tak dengar tu. Okey. Okey, so seterusnya saya nak tanya Syafi. Syafi ada ke? Ada ke Syafi? Okey, Syafi 1, Syafi 2, Syafi 3. Tak ada tu. Okey, kita next. Kita panggil Ayuni. Ayuni ada? Ada. Oh, Ayuni. Okey. Okey, so Ayuni. Awak rajin ke tolong saya awak untuk selesaikan masalah dan bagaimana cara awak tanganinya? Saya pernah tolong kawan saya. Mula-mula tu saya akan dengar dan telitikan masalah dia dengan betul-betul. Lepas tu saya akan cuba tolong dia untuk selesaikan masalah tu. Okey, contoh pertolongan yang diberi? Kalau boleh tahu. Saya akan support dia, lepas tu saya akan bagi nasihat. Okey. Alright, bagus. Okey, terima kasih Alia. Ayuni, sorry. Okey, Aulia apa ada? Ada. Okey. Alright, Aulia ada. Okey, macam mana awak memberi respon apabila rakan awak ada masalah? Saya akan cuba bantu cara dia cuba Salam. tahu bila masalah dia. Jadi saya akan bantulah dia dari menyelesaikan masalah. Kalau saya boleh bantu, kalau saya tak ada, saya akan bantu guru kaunseling untuk sama-sama bekerjasama untuk bantu dia. Betul. Okey, terima kasih Aulia. Betul lah tu. Kalau awak tak boleh bantu sebab awak pun macam reti tak reti gitulah dok. Jadi awak boleh refer kepada Mama Saili dan cikgu kaunselor lain lah untuk lebih lanjut. Gitu. Okey, seterusnya Takif ada? Ada cikgu. Ada. Okey, Takif. Okey. So, pada pandangan awak, okey, kemahiran gapo hok perlu PRS ada untuk nak jadi PRS yang terbaik? Pada pandangan saya, kemahiran yang perlu ada dalam PRS iaitu
Teruskan. Cik, lain sila. Oh, lain sila. Tak apa, tak apa. Selu-selu. Kemahiran yang perlu ada macam kemahiran bercakap dengan kawan, rakan. Okey. Itu je ke? Okey, tak apa. Kalau lain slow, awak boleh type dekat ruangan komen, dekat ruangan chat. Nanti kita boleh baca. Okey? Okey, cik, kejap. Okey, so kita pergi next. Nurul Amal. Nurul Amal ada ke? Ada. Okey. So, apa cadangan awak untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di Semekam? Meningkatkan bagi latihan kepada pembimbing rakan saya. Memberi latihan kepada pembimbing rakan sebaya. Okey, kalau boleh tahu latihan gana tu? Cara berkomunikasi. Okey, cara berkomunikasi. Alright. Okey. Ada lagi ke cadangan lain? Untuk meningkat ke banyak yang penuh. Oh lah nak suruh orang pergi bilik kaunseling. Biar penuh bilik kaunseling. Biar mama siapa stres. Oh tak boleh masuk tu. Oh lagu mana tu? Membuat program. Progress. Untuk Melibatkan pelajar lain. Betul. Kita kena buat program. Mama kena buat banyak program. Okey, kena buat program untuk mendekatkan lagi pelajar dengan bimbingan dan kaunseling. Okey, terima kasih. Nama dia Alia. Ni Nurul Alia. Alright. Nurul Amal. Okey, sorry. Nama awak guna Zoom lain. Alright, okey. So seterusnya kita panggil Aina. Aina ada ke? Ada ke Aina? Aina 1. Aina 2, Aina tak ada. Okey, kita pergi seterusnya. Aina kalau ada, Aina ayat ha deh. Ayat ha, dok pun akak tangan buat reaction thumbs up. Alright. Okey, so kita pergi next. Danish. Ada Danish? Ada. Okey, ada. Okey, tak boleh catch it. Lain slow Okey, tak apa. Kalau ada, okey, soalan dia saya nak tanya. Okey. So kalau awak ada masalah, apa yang awak buat? Tadi orang je ada masalah. Jadi bila awak pula ada masalah, bagaimana cara awak menangani masalah itu? Okey, Mike Rosak tak apa. Nanti jawapan tu letak dekat ruangan chat deh. Okey. So tu untuk siapa saat ni nama dia Aina. Alright. Okey. So Danish, ada Danish? Ada. Oh, Danish. Alright, Danish. Apa yang awak tahu berkaitan dengan PRS ni? Pengetahuan umum yang awak tahu, PRS ni gapo? Danish okey tak? Memberi galakan dan sokongan untuk rakan. Tu pengetahuan umum lah. So je. Boleh ya. Kalau boleh nak study. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling. Oh ni yang kita cari ni jawapan ni. Penghubung. Betul lah tu. Jadi si awak ni orang tengah. Gapo-gapo kak cikgu kebanyakannya cikgu aku ayat. Nanti Danish awak ayat lah kelas awak tu jawab intervensi jawab inventory. Gitu. Jadi kita kena bersedialah dari segi fizikal dan mental. Alright. Seterusnya kita nak panggil Nur Mardati. Ada 2 orang lagi ni.
Ada ke Mardati? Aina Maisara. Okay, sorry. Aina Maisara. Ya. Okay, sorry. Alright, Aina. Kalau awak apa? Okay, lagu mana awak tangani masalah kahwin awak hok ada masalah kronik? Oh, berat benar masalah dia. Tak ada masalah relek-relek ah. Contoh potes sekolah. Contoh ditanya macam gitu lah potes sekolah. Gana cara tangani potes sekolah. Jadi awak ni dapat masalah kronik. Contohnya dia kata dia nak bunuh diri. Jadi bagaimana awak menanganinya? Saya ke? Ya betul. Aina Maisara. Masalah kronik tu macam penyakit lah, penyakit kronik. Tahu, contohnya dia royak dia nak bunuh diri. Kronik tu melibatkan nyawa. Jadi kan awak tangani benda tu? Mula-mula saya akan tenangkan dia dulu daripada, lepas tu saya tanya apa sebab dia nak buat macam tu. Lepas tu cuba nasihat dia baik-baik dan saya suruh dia ingat Allah banyak-banyak. Okay, alright. Okay. So, last kali lah saya rasa ni ada seorang lagi pelajar kita adalah Amar. Amar ada ke? Ada. Amar. Okay. Apa harapan awak bila awak dipilih menjadi PRS? Tadi tak terpilih dah. Ni bila dipilih. Okay. Jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Okey, lagi? Kalau boleh huraikan. Gitu. Kalau dalam PSO tu 10 markah ni. Saat ni baru boleh 1 markah. Menjadi rakan yang peka terhadap perasaan orang lain dan keadaan sekeliling sebagai khidmat sokongan dalam membantu mengeratkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Panjang bagus dia. Okey, lagi ada lagi ke? Membina budaya kasih mesra dan saling membantu dalam kalangan murid. Okey. Okey, itu je. Okey, terima kasih Hamar. Okey, ada lagi ke awak setting ke? Mama Su? Tak ada dah tak? Kalau ikut nama tu saya rasa panggil aku dah. Apa ni nama Nur Mardati ada tadi? Mardati. Mardati sekali lagi. Dah awak dah ni? Jadi soal ke? Belum. Okey. Okey. So soalan terakhir. Mudah-mudah lah ni. Okey. Berapa orang cikgu unit bimbingan dan kaunseling di Semekam? Tak dijawab lagi kat Mama tahu ni. Tahu nak ayat ni. Okey, berapa orang Mardati? Ada orang tak tahu ni cikgu kaunseling ada berapa? Saya tak tahu. Gana tak dengar? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Kita soalan seterusnya kita akan bagi. Okey, apa pandangan awak mengenai unit bimbingan dan kaunseling? Apa pandangan awak? Dengar ke? Okey.
Soalan lain kot. Okey, siapa Zoom user ni angkat tangan? Tak ada lagi dia angkat tangan tapi tak tahu siapa. Zoom user nama dia. Mardati ke? Nur Mardati ke? Kalau tu boleh jawab dekat chat deh. Macam Aina dengan Takif tadi. Dia jawab di chat. Kita boleh tengok. Kalau boleh kecek, kita kecek. Tapi biasa kalau interview ni kena kecek. Biasanya gitulah. Saya tak dengar sangat. Okey, lain lah tu. Alright. Okey, saya ulas sekali lagi. Last. Okey, apa pandangan awak mengenai unit bimbingan dan kaunseling? Hani Sofia. Okey, Hani Sofia. Okey, bentar lagi. Kita tunggu Mardati ni. Mardati belai-belai tu boleh check deh dekat komen. Okey, so nama ke pasal ni? Hani Sofia. Okey, Hani Sofia ada ke? Ada cikgu. Okey. Kalau saya awak cerita masalah ke awak. Okey, apa tindakan yang awak perlu buat selepas dia bercerita tu? Bagi kata-kata semangat. Okey. Lagi? Boleh hurai ke Gano? Kata-kata semangat Gano tu. Contoh dia macam tak perlu nak risau, semua akan okey nanti. Okey. Alright. Okey, terima kasih. Nama ke pesan ni? Hanis Sofia. Okey, so Mardati tadi boleh jawab tak? So rasa tak ada lah. Habis dah untuk sesi interview. Simple-simple ya tu. Sebelum tu Marsha dah tu ke? Marsha. Marsha tak ada. 1, Marsha 2. Marsha 3. Tak ada. Okey. Okey, so kalau tak ada gapo-gapo kak. Okey, saya ucapkan selamat maju jaya untuk semua calon PRS. Okey, macam saya kata juga awal tadi, boleh atau tak boleh tu tak apa, tidak menggambarkan apa-apa. Mungkin kita akan frah lah sikit mana tak boleh tu. Tapi tak apa, cuba lagi untuk tahun depan. Kalau waktu kata 4 tu boleh terah lagi kata 5, atau kata 5 tak nak terah dah lah. Tak apa, dia kata 5 boleh terah di universiti pula. Tapi kena lebih ke depan lah. Okey, kena banyak improve lagi kemahiran-kemahiran yang sains-sains awak ayat saat ni. Macam ayat saat ni, macam Fatini ayat saat ni. Kena banyak improve lagi kemahiran tu. Kena ke depan. Baru orang akan pilih kita. Bila kita ke depan ni, orang akan tahulah dia. Boleh ambil dia ni. Gitu. Okey. Itu saja daripada saya sebab kita pun masa pun mencemburui kita dah. Okay, so apa-apa pun good luck untuk orang kata keputusan PRS ni dan good luck juga untuk si awak menempuhi alam pembelajaran di Semekam. Enjoy ya di Semekam deh. Jahat tak jahat tu belakang kira. Yang penting kita follow the flow. Alright. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syahidatul Yasmin di atas sesi perbincangan dan soal jawab yang amat menarik sebentar. Jadi saya rasa berakhirlah program kita pada petang ini. Saya sebagai pengerusi majlis ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan program ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu kelemahan diri saya sendiri. Dan saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Mama Sahili dan Cikgu Syahidatul Yasmin, rakan-rakan PRS serta bakal calon PRS yang telah join program kita pada petang ini. Jadi kita tutup program kita pada petang ini.
Ya, Mama. Okey, sebelum kita tutup program kita, Mama nak buat terus pengumuman lah untuk siri kedua bagi pemohon PRS. Sebab kita tengok tadi dari segi jawapan yang diberikan, sebab Mama mendengar jawapan yang diberikan tu ada orang tolong bagi jawapan. Jadi macam tidak adil lah. So Mama nak kepada calon PRS tingkatan 1, anda calon PRS tingkatan 1 dan 4 ni, anda sediakan slide tajuk yang berkait dengan bimbingan dan kaunseling. Contoh tadi kemahiran. Awak boleh search lah dalam YouTube ke apa yang berkait dengan bimbingan dan kaunseling. Contoh kemahiran melayan, kemahiran mendengar. Awak pilih apa saja tajuk. Okey. Kemudian kita setkan satu masa untuk PRS, calon PRS tingkatan 1. Kita untuk satu orang yang bentang tu, kita bagi pada malam esok. Hari ni 19 ke? So malam esok tu, esok 20 hari bulan. Jadi malam esok tu untuk tingkatan 1. Calon PRS tingkatan 1. Waktu dia pukul 8.30. Okey? 8.30 malam. 8.30 malam sehingga pukul 9.30 malam. Maknanya calon PRS yang ada untuk tingkatan 1 ni, Amar Daniel, Nur Mardati, Muhammad Danish, Aina Syahirah, Nik Nurul Amal, Ahmad Takif, kemudian Aulia Irdina, Nur Ayuni, Arwah Azkia, Hani Sofia. So Mama bagi masa kepada awak untuk sediakan slide, kemudian awak bagi macam top, lebih kurang Kak Fatini dengan Kak Ain tadi. So kita guna link Zoom juga boleh, Cikgu Yasmin? Boleh. Kita buat link Zoom juga. Malam esok ni? Malam esok. So untuk seorang tu kita bagi masa mungkin dalam 5 minit bercakap untuk seorang. Sebab Mama nak dengar awak punya percakapan, awak punya komunikasi. Cara awak bercakap, awak ni seorang yang introvert ke ataupun extrovert ataupun interpersonal, kemahiran interpersonal awak bagus ke tak. Jadi awak ambil lah tajuk. Mama harap tajuk tu setiap orang tidak sama untuk tingkatan 1. Manakala untuk calon PRS tingkatan 4, nama yang ada ni Aina Maisarah, Mustaqim Naim, Farah Syahirah, Nur Alia Amirah, Nurin Syarafana dan Ahmad Farid. Okey, kita akan buat pada hari esok. Esok 20 hari bulan Isnin. Kita buat masa dia, Cikgu Yasmin agak-agak pukul berapa free? Esok Malam tak? Malam tu kita buat dah untuk tingkatan 1. Okey. Hari Rabu apa tak? Boleh buat hari Rabu. Rabu. Hari Rabu 22 hari bulan tu kita start pukul 8.30. Boleh? Okey, boleh. 8.30 malam untuk calon tingkatan 4. Okey, jadi link tu kita akan bagi macam mana link? Link tu saya buat, biar saya buatlah link tu. Nanti kita buat dekat Google Meet. Lepas tu saya bagi ke Mama, macam biasa saya akan record. Gitu. Cumanya sekarang ni boleh tak setiap orang yang ada dalam ni, calon PRS yang ada dalam ni, WhatsApp terus Mama. WhatsApp terus, awak tulis nama saya Aina Maisarah 4IK. Awak perkenal diri awak, lepas tu sebab Mama nak send link kepada awak. Jadi siapa-siapa yang send nama selalu, pas ni buat selalu. Buat lah ni selalu, tak apa.
Okey. Jadi send lalu nama awak, tingkat test, and then Mama akan send link. So, kita terus buat mengikut tarikh yang telah kita tetapkan. Aina Maisarah dia kata, mic saya rosak macam mana Mama? Okey, nak Seri Budaya Aina Maisarah. Awak boleh usahakan macam mana? Mungkin minta tolong dengan kawan ke atau ikutlah cara. Usaha tangga kejayaan. Boleh minta tolong kawan tu. So, lepas tu satu lagi boleh masuk 2 device. Kiranya so device buka kamera kau ataupun so device lagi tu untuk capture. Gitu. Okey. Jadi jelas belakang. Tolong tulis sikit dekat ruangan chat tu. Jelas belakang apa yang Mama dah terangkan. So untuk tingkatan 1, make sure tajuk awak tidak sama. Yang berkait dengan counselling ataupun yang berkait dengan PRS. Untuk tingkatan 4, make sure tajuk antara set awak tingkatan 4 tidak sama. Boleh? Okey, jelas belakang tu. So terus send lalu. Saya Naim Mustaqim. Saya Alia Amira. Assalamualaikum lah kau Mama ke. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.